Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada semua para peserta kursus online asuhan permata TASCA yang dianjurkan oleh SSR Support Consultancy and Training. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita seterusnya. Okey, ahli panel kita pada hari ini ialah Siva Nantini, anak perempuan Murugam, Syamwartini, anak perempuan Govindasamy, dan saya Rafida Adiana binti Muhammad Rafi. Okey, kita diminta ahli panel untuk memperkenalkan diri, nama, umur dan berasal daripada mana. Okey, kita mulakan dengan Siva Nantini. Selamat sejahtera, saya Siva Nantini, umur saya 22, saya berasal daripada Seremban. Okey. Seterusnya. Okay, next. Okey, selamat sejahtera. Saya Syamwartini, umur 23, berasal daripada Kulim, Kedah. Okey, inilah kami bertiga ahli panel SSR Group Consultant and apa tadi? And training. Okey, untuk yang ini kita ada untuk kursus kandungan dan latihan kita ada 6, iaitu yang pertama kurikulum permata negara, perundangan dan advokasi, bidang pengasuhan bayi dan kanak-kanak, pengurusan dan pentadbiran TASCA, etika dan profesionalisme pendidik, kolaborasi dengan ibu bapa dan komuniti, dan seterusnya rujukan. Okey, kita masuk slide yang seterusnya. Okey, kita tengok kepada objektif latihan. Okey, maaf ya, kita kena ni dulu sebab tak tengok. Okey, apakah objektif kursus latihan ni? Okey, kepada mereka yang nak membuka TASCA, antara objektif kursus latihan kita ialah memberi pengetahuan kepada para peserta apa itu kurikulum permata negara, peserta tahu tentang akta dan akta TASCA yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, mengetahui ciri-ciri seorang TASCA dan amalan asuhan yang dia perlu laksanakan di TASCA. Kemudian menjelaskan jenis-jenis rekod yang ada di TASCA. Peserta dapat mengetahui pengurusan ruang yang perlu ada di TASCA, menjelaskan kepentingan penglibatan ibu bapa dan kenal pasti imej serta keterampilan seorang pendidik. Okey, seterusnya. Okey, kurikulum. Okey, kita lihat kurikulum permata negara berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, menekankan 5 perkara iaitu untuk kanak-kanak di bawah umur 4 tahun, iaitu interaksi dan komunikasi aktif, rangsangan minda dan literasi, memperkasa kanak-kanak, pembelajaran secara bebas, iaitu tak formal lah macam kanak-kanak yang bersekolah rendah, kerana kanak-kanak ni banyak bermain. Pemantauan kebolehan dan potensi kanak-kanak, pembelajaran adalah melalui permainan. Seterusnya. Okey, objektif kurikulum permata negara diwujudkan adalah bagi membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak, melahirkan individu yang bersas yang mulia, tenang dan ceria, serta kanak-kanak ni mampu membina kemahiran interpersonal dan sosial yang baik apabila bergaul dengan masyarakat, dan dapat membimbing kanak-kanak menguasai kemahiran awal bahasa, di mana kanak-kanak masa berkawan mereka dapat belajar antara satu sama lain, melatih kanak-kanak menguruskan diri. Okey, mereka mampu menguruskan diri dengan yakin dan berkebolehan, membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar, membina kemahiran awal matematik, logik dan keupayaan untuk menentukan perhatian,
serta membimbing hubungan positif dengan ibu bapa, komuniti, pihak berkenaan dalam menyumbang kesejahteraan kanak-kanak. Okey, seterusnya. Okey, ini ialah modal konseptual kurikulum permata negara. Okey, kurikulum permata negara dia punya ni adalah fakta, ya. Memang telah dibuat khas oleh sumber rujukannya oleh UPM Press, iaitu modelnya pendidikan secara holistik, pembelajaran yang menyeronokkan, keupayaan kanak-kanak menyertai aktiviti ibu bapa dan komuniti, asas pengasuhan yang berkualiti, perkembangan pembelajaran dan penaksiran serta penilaian. Asas pengasuhan yang berkualiti tu macam mana? Nanti kita akan tengoklah, ya. Okey, seterusnya. Untuk membuka taman asuhan kanak-kanak, mereka ada akta yang tersedia. Antaranya ialah mana-mana individu yang nak membuka taska tanpa ada pendaftaran adalah sama sekali tidak dibenarkan, dan jika dia buka tetapi tidak berdaftar, dia akan dikenakan denda. Okey? Kerana apa? Kerana kita nak keselamatan kanak-kanak tu adalah lebih terjamin. Okey, seterusnya. Okey, ada kategori taska. Mengikut Seksyen 5 Akta 308, ada 4 kategori taska, iaitu taska yang berada di taska institusi, taska di tempat kerja, taska komuniti dan taska di rumah. Okey, taska di rumah, kalau kita tengok, kalau orang tu nak buka taska dekat rumah, dia kena 4 hingga 9 orang saja, tak boleh lebih. Okey. Taska komuniti ni contohnya Taska Satu Malaysia. Okey, taska di tempat kerja, contoh dekat hospital. Dekat dalam hospital tu ada buka satu taska, itu dipanggil taska di tempat kerja. Dan taska institusi iaitu taska yang ditubuhkan oleh pihak NGO lah. Okey. Okey, seterusnya, apakah sebagai seorang pengusaha taska, okey, apa syarat-syarat pendaftaran taska tu? Okey, yang pertama, dia mesti berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM atau Pendaftaran Pertubuhan ROS dan memenuhi standard minimum JKM Jabatan Kebajikan Masyarakat, serta taska tu perlu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh agensi teknikal, contohnya pihak bomba dan penyelamat. Bangunan itu mesti selamat mengikut spek. Okey. Jabatan Kesihatan, Jabatan Tanah dan Survey, itu bagi untuk Sarawak sahaja. Baiklah, seterusnya. Tindakan undang-undang. Apakah tindakan undang-undang yang boleh diambil? Mana-mana taska yang tak berdaftar, okey, mereka akan dikenakan compound. Compoundnya macam mana? Okey, yang pertama, compound RM5,000 bagi setiap kesalahan. Yang kedua, pembatalan pendaftaran. Dia punya pendaftaran tu boleh ditarik semula dan taska dia tak boleh beroperasi. Yang ketiga, arahan taska tutup serta-merta. Okey? Dan lag iaitu seal. Pendakwaan jika disabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM10,000. Pengusaha tersebut boleh dipenjarakan selama tempoh tak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, bagi kesalahan kedua, didenda tak lebih RM20,000 atau dipenjarakan selama tempoh tak lebih 5 tahun. Agak berat dia bagi taska yang buka tanpa lesen. Okey. Oleh itu, sebelum nak buka taska, ambillah lesen. Ambillah daftar dulu, dan pengusaha tersebut kena hadiri kursus sebelum dia buka taska. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada bidang pengasuhan dan bayi dan kanak-kanak yang akan disampaikan oleh panel yang kedua, iaitu Siva Nantini.
Okey, yang seterusnya ialah bidang Kak Frida. Okey. Nampak tak? Yang pertama, nampak. Yang pertama yang kita perlu mengambil perhatian ialah ciri-ciri pendidik pertama negara. Permata. So, pendidik itu mestilah yang berpengalaman dalam bidang pendidikan dan berkemahiran dalam pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak. Yang kedua, berpengetahuan dalam bidang pengasuhan dan perkembangan kanak-kanak. Yang ketiga, kreatif dalam merancang aktiviti kanak-kanak. Yang keempat, memahami keperluan dan psikologi kanak-kanak. Yang seterusnya ialah berkemahiran melayan, mengendali dan mengurus kanak-kanak. Okey. Sekejap Yang seterusnya ialah ciri-ciri amalan asuhan. Kita ada 8 ciri-ciri untuk yang ni. So yang pertama, berlaku adil terhadap kanak-kanak. Yang kedua, menunjukkan rasa kasih pada belayan dan sentuhan. Yang ketiga, menyokong dan menghormati hak individu pilihan kanak-kanak. Yang keempat, menghormati cara hidup dan identiti kanak-kanak. Yang kelima, menerima kanak-kanak seadanya. Yang keenam, menunjukkan simpati terhadap kanak-kanak. Yang ketujuh, tidak melabel dan tidak menghukum kanak-kanak. Yang terakhir, mendengar dan memberi perhatian terhadap keperluan kanak-kanak. Okey, yang seterusnya ialah nisbah pengasuh dengan kanak-kanak seperti jadual berikut. Okey, yang kalau umur kanak-kanak itu daripada 0 hingga 1 tahun, kanak-kanak biasa 1:3, kanak-kanak keperluan khas 2:3. Kalau kanak-kanak itu berumur 1 hingga 3 tahun, so nisbah dia ialah 1:5, atau kanak-kanak keperluan khas 2:5. Kalau kanak-kanak berumur 3 hingga 4 tahun, kalau nisbahnya 1:10 dan kanak-kanak keperluan khas 3:10. Pengasuh merupakan warga negara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas. Pengusaha hendaklah adik dan lulus kursus asas asuhan kanak-kanak, kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata KAP yang diktiraf oleh JKM. Pengasuh hendaklah adik dan lulus KAK atau KAP atau lulus KAP dalam tempoh 12 bulan bekerja. And then pemakanan seimbang dan perancangan menu. Pengusaha kita hendaklah menyedia dan mempamerkan jadual menu makanan yang seimbang dan jadual aktiviti harian mengikut peringkat umur kanak-kanak. Dan ini adalah contoh modul latihan yang kita boleh guna. Yang keempat, pengurusan dan pentadbiran taska. Okey, yang ini merupakan jenis rekod di taska. Kategori rekod kanak-kanak. Jenis rekod yang diperlukan ialah rekod peribadi, rekod kedatangan, rekod kesihatan, rekod kemajuan atau perkembangan, rekod hasil kerja, log anak permata. Kalau kategori rekod kaki tangan, jenis rekod yang diperlukan adalah rekod peribadi, rekod kedatangan, rekod kesihatan, rekod pelantikan atau gaji atau intensif, rekod cuti, rekod latihan, rekod gaji dan allowance. Yang kategori rekod yang terakhir ialah pengurusan. Jenis rekod yang diperlukan ialah inventory barang mengikut setiap bilik atau ruang, rekod kewangan, rekod aktiviti harian atau menu penglibatan ibu bapa, rekod latihan kebakaran, rekod pelawat atau pihak berkuasa, rekod taska dan buku perancangan tahunan atau bulanan atau mingguan. Ruang pengurusan pembelajaran. Kak Frida boleh besarkan sikit tak? Ya. Kak Frida. Kejap.
nampak tak? Besarkan sikit. Sorry. Sekejap Balik. Okay, pengurusan ruang pembelajaran. Ruang pembelajaran aktiviti motor kasar adalah 40%. Ini untuk memberi peluang kanak-kanak merangkak, memanjat, berlari dan sebagainya. Ruang untuk aktiviti main peranan 20%. Ini untuk memberi peluang kanak-kanak melakukan aktiviti main pondok, berniaga dan sebagainya. Yang ketiga ialah aktiviti sensori motor binaan diberi ruang 30%. Yang ini untuk menyediakan sudut permainan blok dan melukis main dok, menjahit yang memberi peluang kanak-kanak meningkatkan kemahiran motor halus mereka. Yang terakhir ialah ruang untuk aktiviti bahasa dan permainan iaitu 10%. Ini merangkumi permainan susun suai gambar, menconteng, manipulasi, membaca dan sebagainya. Ini adalah contoh pelan lantai taska yang puan-puan boleh ambil tengok, yang boleh dijadikan contoh. Ruang-ruang taska. Haruslah selamat, kondusif, susunan yang sesuai. Menyediakan pelbagai bahan bagi membantu rangsang deria kanak-kanak. Kita harus menggunakan warna yang sesuai, menggunakan warna-warna semula jadi. Selain itu, kita perlu ada pencahayaan yang cukup kerana untuk elakkan lampu yang terang di tempat tidur. Yang terakhir ialah pamerkan bahan pembelajaran yang menimbulkan rasa ingin tahu kanak-kanak. Next, saya akan paskan kepada Kak Syam. Okey, untuk seterusnya kita akan tengok etika dan profesionalism pendidik ataupun pengasuh. Next. Okey, image pendidik ataupun pengasuh yang profesional iaitu kita kena ada eye contact apabila berbual dengan seseorang. Contohnya, sebagai pendidik ataupun pengasuh, kita akan berhadapan dengan rakan sekerja ataupun ibu bapa. So kita kena make sure kita ada eye contact dengan mereka lah. Okey, sopan semasa berkenalan diri, bertutur dengan jelas dan yakin berbual perkara yang berfaedah. Sebagai seorang pendidik, kita mesti berbual ataupun memberikan maklumat yang berfaedah kepada kanak-kanak. Okey, memberikan peluang kepada orang lain semasa bercakap dan memberikan tindak balas. Berhati-hati dengan perbualan, cara berjalan dan cara bercakap. Menggunakan pakaian yang sesuai, sopan, bersih dan kemas. Okay, next. Okey, seterusnya hubungan profesional antara pendidik dengan ibu bapa. Pertamanya, tidak terlalu rapat dalam pergaulan. Seterusnya, tidak membawa masalah peribadi ke tempat kerja. Masalah keluarga ke ataupun masalah sendiri pun kena tinggalkan dekat luar. Okey. Ketiga pula, memahami budaya kanak-kanak, menghormati bangsa dan kaum. Akhir sekali, menghormati kepercayaan dan agama. Seterusnya. Okey. Keterampilan dan kebersihan diri pendidik ataupun pengasuh. Kebersihan tubuh badan terjaga, tidak bauan yang kurang, yang menyenangkan, solekan yang sesuai, pakaian yang sopan, kuku yang pendek, rambut ataupun tudung yang kemas, menggunakan barang kemas yang minimum, yang last kali kasut yang sesuai dan selesa untuk pergerakan. Etika pendidik ataupun pengasuh permata. Pertamanya, menjalankan tugas dengan amanah dan iltizam,
Kedua, mengalahkan hubungan sihat di taska. Memberikan maklumat yang tepat kepada ibu bapa dan pihak pengurusan. Keempat pula, proaktif dan bermotivatif. Kelima, tidak diskriminasi perjuis berdasarkan kepentingan kanak-kanak, keluarga dan komuniti. Bekerjasama dengan semua pihak bersemasa bertugas, akhir sekali merujuk kepada pengurusan sebelum membuat sesuatu keputusan. Next, kita akan tengok kolaborasi dengan ibu bapa dan komuniti. Apakah faedah-faedah yang akan dapat kalau kolaborasi dengan taska, dengan ibu bapa dan komuniti? First, wujud kesinambungan pembelajaran di taska dan di rumah. Keduanya ialah ibu bapa akan dapat menyumbangkan kebolehan dan kepakaran di taska. Ketiga, sokongan ibu bapa memberikan motivasi kepada pendidik ataupun pengasuh. Keempat pula, ibu bapa boleh membantu menceriakan taska, baik pulih fizikal taska. 5. Ibu bapa lebih memahami keperluan anak-anak dan mempelajari kemahiran ibu bapa. Akhir sekali, ibu bapa dapat bertukarkan pandangan cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak. Anak-anak. Next. Okay. Cabaran dan halangan yang menghadapi ibu bapa dalam taska. First, menganggap penglibatan mereka tidak penting. Keduanya ialah ibu bapa menganggap taska adalah tempat jagaan semata-mata sementara mereka pergi kerja. Ketiganya, tidak memahami fungsi dan peranan mereka di taska. Keempat, tidak melibatkan diri dalam aktiviti taska kerana tidak mendapat kebenaran majikan. Seterusnya, berbeza budaya dan bahasa, sukar untuk berkomunikasi. Keenam, ibu bapa merasakan diri mereka tidak kebolehan untuk menyumbangkan di taska. Akhir sekali, taska tidak terbuka dan kurang berkomunikasi. Next. Okey, yang ni semua contoh-contoh agensi yang terlibat dalam taska. So, pertamanya perpustakaan awam, kedua bomba, ketiga klinik pergigian dan klinik kesihatan, akhir sekali Jabatan Pertanian. Next. Okey. Kat sini kita boleh tengok model pendidikan dan pengasuh kanak-kanak. Okey, yang ni model setiap peserta yang ingin membuka taska wajib membeli model khusus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata. Model ini diterbitkan oleh bahagian penerbitan UPM dengan harga RM100 senaskah. Okay, melalui agensi latihan yang melaksanakan khusus. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada 8 orang para peserta. Okey, okey, semoga apa ilmu yang kita dapat ni bermanfaat kepada semua bakal-bakal pengusaha taska. Semoga anda semua menjadi pengusaha taska yang prihatin, menjaga pemakanan kanak-kanak, kerana pemakanan kanak-kanak tu membantu proses pertumbuhan otak dan fizikal kanak-kanak. Okey, kena ikutlah peraturan modul pemakanan yang disediakan. Okey. Sebelum tu kita nak ambil sedikit kita nak ambil gambar lah bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 8 orang. Kita boleh on kamera sekejap. Kita ni kita screenshot. On kamera start tak?
Rina Tak. ke? Gambar je. Ambil gambar je. Okey, terima kasih semua.